Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak-anak di luar sana. Cikgu doakan anak-anak sihat hendaknya bersama keluarga tersayang. Tajuk pembelajaran kita kali ini, indahnya kemesraan di bawah tema 4, perpaduan, unit 10, memupuk perpaduan. Sebelum itu, marilah kita lihat objektif dan kriteria kejayaan dahulu. Objektif pembelajaran kali ini, murid-murid dapat mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dengan bahasa yang santun. Manakala kriteria kejayaan, murid dapat memberikan setiap maksud peribahasa yang dibaca dengan betul. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid baca terlebih dahulu petikan indahnya kemesraan surat 79 terlebih dahulu. Selepas itu, murid-murid akan bersama-sama cikgu mencari peribahasa berserta maksud peribahasa yang dicari. Murid-murid sudah membaca petikan muka surat 79? Bagus murid-murid. Mari kita cari peribahasa di dalam petikan indahnya kemesraan. Peribahasa yang pertama yang boleh murid-murid lihat iaitu langkah kanan. Pernahkah murid mendengar peribahasa langkah kanan? Ya, bagus murid-murid. Maksud peribahasa langkah kanan ialah orang yang bernasib baik. Mari kita lihat contoh ayat berdasarkan peribahasa langkah kanan. Umairah sentiasa langkah kanan setiap cabaran yang diberikan kepadanya dalam pertandingan yang dimasuki. Itu untuk peribahasa langkah kanan. Yang kedua, manis mulut. Apa maksud manis mulut murid-murid? Orang yang pandai berkata-kata. Cuba murid-murid buat ayat menggunakan manis mulut ini. Ya, bagus murid-murid. Salmi manis mulut semasa menguruskan kedai pakciknya sehingga habis barang dijual olehnya. Seterusnya, peribahasa yang ketiga tergolong dalam simpulan bahasa iaitu halwa mata. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan halwa mata? Ya, halwa mata ialah perkara ataupun sesuatu yang suka ditonton. Mari kita lihat ayat yang boleh digunakan menggunakan simpulan bahasa halwa mata. Persembahan malam itu menjadi halwa mata para penonton. Itu bagi simpulan bahasa halwa mata. Yang keempat, bagai pinang dibelah dua. Ya, cikgu yakin murid-murid sudah dan selalu mendengar peribahasa yang cikgu baca ini, iaitu bagai pinang dibelah dua. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan pinang dibelah dua? Ya, orang yang sama cantik dan sama padan. Cuba kita lihat ayat berdasarkan bagai pinang dibelah dua. Dua pasangan itu bagai pinang dibelah dua. Maksudnya sama cantik, sama padan. Yang kelima, rajin macam semut. Apa yang kamu faham peribahasa rajin macam semut? Orang yang rajin. Cuba kita lihat ayat berdasarkan peribahasa rajin macam semut. Ahmad rajin macam semut kerana suka membantu orang lain.
Itu peribahasa yang kelima. Seterusnya peribahasa yang keenam, muafakat membawa berkat. Apa maksud peribahasa muafakat membawa berkat? Sikap bekerja sama antara satu sama lain. Itu maksud peribahasa muafakat membawa berkat. Cuba kita lihat contoh ayat berdasarkan peribahasa berkenaan. Kehidupan penduduk Taman Gemilang sentiasa muafakat membawa berkat. Setiap aktiviti yang dianjurkan di peringkat taman. Baiklah murid-murid, kita lihat peribahasa yang ketujuh, lancar seperti air. Apa peribahasa lancar seperti air ini murid-murid? Tingkah laku yang tenang. Kita lihat contoh ayat berdasarkan lancar seperti air. Walaupun ditimpa pelbagai masalah, dia lancar seperti air dengan masalah dihadapi. Maksudnya orang yang tenang menghadapi sebarang masalah ataupun dugaan yang diberikan kepadanya. Itu bagi peribahasa yang ketujuh. Peribahasa yang ke-8, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maksudnya sikap tolong-menolong dan kerjasama di antara satu sama lain. Contoh ayat, kerja membina jambatan kampung itu dilakukan bersama-sama ibarat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itu peribahasa yang ke-8. Yang ke-9, berbesar hati. Apa maksud berbesar hati? Orang yang berasa bangga. Cuba kita lihat ayat berdasarkan berbesar hati. Berbesar hati bila Kamal mengetahui ibu bapanya akan hadir pada majlis anugerah pelajar. Itu bagi contoh ayat berbesar hati. Dan peribahasa yang ke-10, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, bermaksud persefahaman dalam masyarakat. Contoh ayat, dalam hidup bermasyarakat, kita perlu bersatu padu. Setiap perkara seperti bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu peribahasa yang ke-10. Dan peribahasa yang terakhir iaitu peribahasa yang ke-11 dalam muka surat 79 iaitu tanda mata. Apa yang murid-murid faham berkaitan dengan tanda mata? Tanda mata ni ialah hadiah daripada seseorang. Cuba kita lihat ayat berdasarkan tanda mata. Sebelum berangkat, Maisarah mendapat hadiah sebagai tanda mata. Baiklah murid-murid cuba lihat gambar yang diberikan di dalam muka surat 79, di mana setiap gambar itu perlu murid-murid gunakan peribahasa yang baru dipelajari tadi. Murid-murid perlu membuat satu cerita berpandukan gambar di muka surat 79 yang baru kita belajar sebentar tadi. Cuba murid-murid lihat gambar yang pertama mengenai majlis kenduri perkahwinan keluarga Farisha. Apa cerita dan peribahasa yang boleh digunakan? Ya, ini jawapannya yang cikgu akan kongsikan dengan kamu. Dialognya ialah saudara mara bergotong royong dan bekerja dengan rajin macam semut di majlis kerajaan itu.
Mereka bersatu hati kerana muafakat itu berkat. Itu bagi gambar yang pertama. Cuba murid-murid lihat gambar yang kedua. Apa pula cerita dan peribahasa yang boleh digunakan untuk gambar yang kedua? Baiklah murid-murid, cikgu akan kongsikan apa jawapan yang paling tepat ataupun cerita yang paling tepat menggunakan peribahasa yang baru kita belajar. Persembahan ghazal dan tarian dihidangkan kepada tetamu dengan penuh manis muka dan majlis berjalan lancar seperti air. Berkat kerjasama, semua seperti kata peribahasa, bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Itu bagi gambar yang kedua. Gambar yang ketiga pula, pasangan pengantin yang cantik bagai pinang di belah dua, bersanding di pelamin. Tetamu gembira dan berbesar hati meraihkan pasangan pengantin itu. Di dalam gambar yang ketiga yang baru cikgu baca tadi, peribahasa yang baru kita bincang sebentar tadi cikgu gunakan untuk gambar yang pertama, kedua dan yang ketiga. Dan gambar yang terakhir, cuba murid-murid fikirkan apa cerita yang paling tepat berdasarkan gambar yang keempat. Dan murid-murid perlu memasukkan peribahasa yang paling tepat berdasarkan gambar yang diberikan, iaitu gambar yang keempat. Cuba kita lihat gambar yang keempat murid-murid. Sebelum pulang, tetamu mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Tetamu diberi bunga telur sebagai tanda mata. Tetamu gembira kerana kehadiran mereka disambut dengan hati yang terbuka. Tuan Halik juga tidak sombong dan bersikap seperti resmi padi, makin berisi semakin tunduk. Itu bagi gambar yang keempat. Perkongsian ilmu cikgu telah berakhir di sini. Jadi, murid-murid perlu menyiapkan tugasan yang pertama dan yang kedua di dalam buku tulis yang akan guru-guru kamu bekalkan. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe serta kongsikan video ini kepada rakan-rakan kamu yang memerlukan. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.